Ahad. Okey. Sebelum cikgu mulakan pengajaran kita pada hari ini, cikgu akan beri kamu dua dua helai surat khabar. Okey, ini adalah keratan surat khabar yang cikgu dapat. Okey. Cikgu ada dua. Okey. Cikgu akan bagi dekat kamu dan cikgu nak kamu baca dan nanti cikgu akan tanya. Boleh? Okey, sekarang ni ambil dulu. Ada dua jenis ni. Seorang akan dapat ada yang akan dapat utusan Borneo dan ada yang akan dapat yang satu lagi ni. Okey? Okey. Nah, ambil. Okey. Ni tolong edarkan dekat kawan-kawan kamu yang lain. Okey? Okey, terima kasih. Jadi semua dah baca kan? Cikgu nak tanya untuk yang surat khabar yang ini. Siapa yang dapat yang ni tadi? Okey. Siti. Apa yang kamu faham berdasarkan keratan akhbar ni tadi? Okey. Betul. Semarak semula semangat kejiranan. Dua beradik ke buluh. Okey. Dia cerita pasal apa tadi untuk surat khabar ni? Betul. Dia ceritakan dekat sini mengenai semangat kejiranan yang semakin pudar dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Okey, dekat kawasan rumah kamu kenal tak jiran-jiran kamu siapa? Kenal? Kan? Sebab tu dalam surat khabar ni dia kata masyarakat sekarang tidak boleh hanya bergantung kepada agensi-agensi kerajaan saja untuk menjaga keselamatan negara, menjaga keselamatan kejiranan kita. Maksudnya kita dekat kawasan kejiranan rumah kita lah sebagai jiran tetangga ni, kita kena ada semangat kejiranan untuk sama-sama kita jaga kawasan kejiranan kita. Kita kena jaga kebersihan, kita kena jaga keselamatan. So kita ni sebagai jiran, kita kena memberi sumbangan. Bukannya kita ni bergantung kepada kerajaan. Tak apalah, nanti Majlis Perbandaran akan datang kutip sampah. Tak apalah, musim-musim PKP ni semua orang tak ada kat rumah, polis ada je, nanti polis datang meronda. Tak apa. Lepas tu kita tengok je, kalau nampak apa benda, tak apalah, nanti polis. Tak apalah. Kita tak boleh macam tu. Kita sebagai jiran ni, kita kena ada rasa semangat kejiranan. Kita nampak benda-benda gini, okey, kita nampak sampah dekat kawasan rumah kita dah teruk, dah kita nampak longkang kita dah tersumbat, dah banjir, air bertakung, air melimpah. Kita sebagai jiran, kita kena ajak jiran-jiran kita yang lain untuk sama-sama gotong royong bersihkan kawasan kejiranan kita. Okey. Yang utusan Borneo, yang ini pula siapa dapat tadi? Okey. Abu, sila baca. Apa yang kamu faham? Cikgu nak kamu terangkan. Cikgu tak nak kamu baca, okey? Sebab kalau baca, cikgu pun boleh. Okey. Semangat kejiranan perlu disemai. Kurangnya penglibatan penduduk meregangkan silaturahim. Okey, keratan akhbar ni dia pun sama juga dengan keratan akhbar yang tadi. Dia terangkan dalam kalangan masyarakat kita sekarang, kita dah kurang semangat kejiranan. Bila semangat kejiranan kita ni berkurang, merundum, kita punya silaturahim pun dia dah renggang, dia dah tak erat dah, dia dah tak rapat. Jadi kalau sebelum ni kita rapat dengan jiran tetangga, kita tahu anak dia buat apa, kita tahu ayah dia kerja apa. Sekarang kalau kita tanya anak dia ni buat apa sekarang, kita tahu tak? Kita tak tahu. Bahkan kita buat tembok setinggi-tinggi alam supaya kita tak tengok pun kiri kanan, kita tak nampak, kita tak nak bergaul pun dengan orang sebelah kita, orang kiri kanan kita, kan? Tak boleh macam tu. Jadi kita ni kena sama-sama, kita kena semarakkan semangat kejiranan kita kat dalam diri kita supaya kita dapat menjaga keharmonian kat kawasan kejiranan perumahan kita. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah jiran sepakat membawa berkat. Okey, semua orang buka buku teks pendidikan moral kamu, muka surat 60. Okey, dah jumpa unit 6, muka surat 60. Okey. Jadi apa tu jiran? Okey, siapa tahu apa tu jiran? Okey. Jiran adalah mereka
yang tinggal dekat bersebelahan dengan rumah kita. Depan, belakang, kiri, kanan, sebelah taman, satu kampung. Itu adalah jiran. Jiran ni dia tidak mengira usia, umur, jantina. Maksudnya kalau kat sebelah kiri rumah kamu ada seorang nenek tua Cina, itu pun jiran. Kalau sebelah kanan kamu ni ada tinggal katakan orang bujang yang tidak berkahwin lagi, itu pun jiran kamu. Dia tidak kenal usia, tidak kenal jantina. Jiran juga dia terdiri daripada berbagai kaum. Siti, jiran kamu kaum apa? Ya, betul. Tengok, jiran ni dia tidak mengenal. Sebabkan Siti dia duduk dekat kampung, jadi jiran dia kebanyakan adalah orang kampung. Orang kampung yang berbangsa Melayu. Macam cikgu duduk dekat kejiranan Cina. Jadi dekat kiri kanan, depan belakang rumah cikgu kebanyakan adalah rumah orang Cina. Tapi orang Cina pun dia jiran juga. Dia tak kira lah dia ni Cina ke, Melayu ke, India ke, dusun ke, Iban ke, janji dia duduk dalam kawasan perumahan kita, dia adalah jiran kita. Jadi sebagai jiran, kita ni kenalah ada satu sifat saling menghormati sesama jiran, sesama kita. Kamu semua hormat jiran kamu ke tidak? Kita kena hormat jiran kita. Janganlah kita ni tengah-tengah malam, pukul 12 malam, kita pergi karaoke. Ha besar. Pasang speaker kuat-kuat. Itu tak boleh. Itu tandanya kita tidak menghormati jiran. Sebab yelah, itu kan time malam. Malam adalah masa untuk semua orang berehat, untuk kita tidur, untuk kita relax, santai. Bukannya untuk kita karaoke. Bila kita karaoke, benda tu, bunyi tu akan mengganggu ketenteraman awam, akan mengganggu ketenteraman jiran. Tak, yelah, mana ada orang pasang karaoke nyanyi senyap-senyap kan, dalam kelambu. Tak, dia akan nyanyi, kita akan nyanyi pasang speaker kuat. So benda tu dah mengganggu jiran. Tandanya kita tidak menghormati jiran. So kita ni kena saling menghormati lah, saling menghormati, saling bantu-membantu. Kerana bila kita ni saling menghormati, saling bantu-membantu, kita akan dapat berbagai manfaat daripada jiran kita. Antara manfaat yang kita boleh perolehi sekiranya kita ni saling menghormati, saling membantu, kita memupuk semangat kejiranan antara jiran kita adalah, macam yang dalam buku tu kata, Siti baca yang nombor 1 apa? Ya, mudah mendapat bantuan apabila kita memerlukan bantuan. Andai katalah rumah kita ni terbakar, minta dijauhkan lah kan. Rumah kita terbakar, tapi kita ni rapat, kita baik dengan jiran-jiran kita. Jadi jiran kita, mungkin kita tidur lah, katalah kita ni rumah kita tak ada orang tapi terbakar. Mungkin kita terlupa tutup suis setrika. Jadi berlaku pintas-pintas, lepas tu rumah kita terbakar. Kita tak ada kat rumah ni, kita dah keluar, kita dah pergi sekolah lah, kita tak ada orang kat rumah. Tapi jiran kita ni rapat dengan jiran kita ni baik dengan kita. Jadi dia pun nampak, rumah Farah terbakar lah. Dia pun panggil, call lah bomba, dia pergi tolong lah, panggil jiran-jiran untuk sama-sama bantu memadamkan api kebakaran tersebut. Cuba bayangkan, kalau kita ni buat jahat dengan jiran kita ni, yelah kita tadi yang karaoke dengan malam, mestinya kita kata, dia kata, tak apalah, nanti bomba datang lah, nanti itu datang lah, tak apa. Kan susah. Sekiranya kita ni buat baik, jiran kita akan membantu kita. Tak kiralah ada kecurian ke, ada kebakaran ke, jiran kita akan senang hati untuk membantu. Yang kedua, siapa lagi yang kedua, Ahmad sila baca yang kedua tu pasal apa? Membantu menjaga tempat tinggal. Betul. Macam mana dia membantu ni? Takkan dia pergi duduk jaga-jaga pula kan, macam dekat security, macam dekat bank yang yang pakcik jaga tu duduk diri dekat depan rumah. Bukan macam tu. Dia membantu menjaga ni, dia macam macam sekarang kan musim PKP. PKP tu kan kita kena duduk rumah, ada yang terkandas dekat kampung, ada yang balik kampung. Jadi
kita ni kalau kita rapat dengan jiran, kita boleh kata dengan jiran, boleh kata okay, kita pergi jumpa lah dengan katalah Makcik Kiah duduk sebelah rumah. Makcik Kiah, saya nak balik kampung. Saya tak ada dekat rumah ni selama berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Saya tak ada. Boleh tak Makcik Kiah tolong tengok-tengokkan rumah saya? Kalau ada apa-apa nanti Makcik Kiah telefon saya. Kalau kita ni baik dengan jiran kita ni akan rasa senang hati. Dia akan selalu tengok, okey, tak ada orang, okey, rumah kita selamat, rumah kita tak ada orang ceroboh, tak ada orang pecah masuk. Kalau ada pokok bunga pun, dia boleh kita tolong siramkan. Katalah kita ni ada kucing. Kita katalah, kita nak balik dia, kita tak bawa balik kucing. Lepas tu kita minta tolong dia, kata tolong tengok-tengokkan kucing kita. Dia pun akan datanglah bagi makan kucing, bagi tengok-tengokkan pagar rumah, betul-betulkan apa-apa, sapu-sapu. Macam ramai kan yang balik kampung baru-baru ni, yang dia balik, dia tengok rumah dia dah kena pecah lah, apalah. Itu pentingnya kita berbuat baik dengan jiran kita, kerana jiran kita ni boleh membantu kita dalam menjaga keselamatan rumah kita. Okay. Yang seterusnya adalah Farah, bacakan untuk cikgu apa manfaat seterusnya. Membantu menjayakan majlis keramaian. Majlis keramaian tu apa? Majlis yang keramaian kita meraihkan sesuatu. Tak kira lah kita sambut hari perkahwinan, sambutan ulang tahun. Kita boleh kalau ada jiran, kita baik dengan jiran kita ni boleh membantu. Apa orang kata? Merewang, gotong royong. Bolehlah sama-sama. Katakanlah abang kamu nak kahwin. Kamu lah nak kahwin kan. Katakan nanti kamu pun akan kahwin. Kalau kamu ni, kita dibuat baik dengan jiran-jiran kita, jiran kita tak rasakan silu nak datang. Kita tanya, ada apa-apa ke yang kami boleh tolong? Nak kena tolong ni ke? Nak kena tolong tu? Mereka sendiri yang tawarkan diri. Macam dekat kampung-kampung kan. Kat kampung orang selalu katalah, masyarakat yang duduk kat kampung ni, dia punya perpaduan dia lebih erat, lebih kuat daripada mereka yang duduk kat bandar. Cikgu tak boleh nak kata betul atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Kita boleh nampak yang mereka yang di kampung lebih erat. Maksudnya kalau kita buat sesuatu keramaian, orang kampung ni suka nak datang tolong, suka nak datang merewang. Membawang. Bukan aktiviti kupas bawang sebenarnya, bercerita. Jadi dia membantulah kita. Maksudnya kita ni tak perlulah untuk keluarkan duit untuk panggil catering. Bayar catering je dah berapa? Dah beribu. Baik kita minta tolong, kita beli barang, kita minta tolong orang-orang kampung, kita minta tolong jiran kita, tolong sama-sama masak, gotong royong, buat makan sama-sama. Itu kan lebih elok. Dalam kita menyenangkan kerja kita, nak buat keramaian ni, kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara jiran. Macam tu, macam kamu kata tadilah, yang membawang tu, sambil-sambil kita merewang, sambil-sambil kita gotong royong, nak masak apa semua ni, mesti kita bercerita, mesti kita akan tanya khabar. Anak kamu apa khabar? Anak kamu buat apa? Kamu buat apa? Dia macam-macam lagi lah cerita dekat situ. Jadi benda ni mengeratkan silaturahim antara jiran. Terkering tekak cikgu. Seterusnya. Siapa lagi? Siapa nak baca? Angkat tangan. Lim baca. Lim baca. Memupuk semangat perpaduan. Kenapa memupuk semangat perpaduan? Sebab kita ni duduk dekat kawasan yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Macam tadilah, kita duduk dekat kawasan kejiranan orang Cina. Dia mengeratkan perpaduan sebab kita Melayu, kita duduk dengan orang Cina. Kalau kita baik dengan jiran kita, dia akan rasa macam, dia ni baik, orang ni macam ni. Dia jadi macam tak ada, kita akan dapat mengelakkan stigma-stigma, persepsi-persepsi buruk kepada kita. Maksudnya tak adalah orang cakap, memang tu orang Melayu memang macam tu, memang orang Melayu ni kalau buat majlis apa semua memang bising. Tak. Tapi kalau kita ni sama-sama membantu, sama-sama menjaga, menghormati sama-sama jiran, kita akan dapat mengeratkan perpaduan. Maksudnya takkan ada perpecahan, takkan ada salah faham, pergaduhan
membantu mencegah gejala negatif. Gejala negatif ni bukanlah gejala yang macam batuk tu tau. Gejala negatif ni dia, katalah kat kawasan kejiranan kamu ni ada satu tempat ni yang memang kamu, semua orang tahu. Situ kawasan budak-budak sekolah Ponteng. Budak-budak sekolah Ponteng duduk kat situ, isap rokok apa semua. Lepas tu kawasan-kawasan perjudian, remaja-remaja kampung kamu, remaja-remaja dekat kawasan perumahan kamu, dia suka lepak kat situ, pergi main judi ke, pergi isap dadah apa semua. Jadi kalau kamu dengan jiran kamu mengekalkan semangat kejiranan, kamu boleh dengan jiran kamu ni membentuk satu jawatan kuasa. Macam JKKK kampung, jawatan kuasa kampung. Kampung siapa yang ada JKK kampung? Tu sasul cikgu. Okay. Dia kalau ada tu, okay, kamu boleh sama-sama. Okay, kalau macam waktu-waktu budak sekolah, katakan hari Rabu. Hari Rabu semua suka Ponteng, kelas koko kan. Okay. Boleh kamu pergilah, kamu dengan, bukan kamu lah, maksudnya anak-anak muda dekat kawasan kamu ke, pemuda-pemuda kampung kamu, dia boleh pergi, kita pergi ronda lah, tengok, okay, untuk pastikan gejala-gejala negatif macam Ponteng, isap dadah, melepak ni semua tak berlaku dekat kawasan perumahan kamu. Jadi kawasan perumahan kamu ni boleh dijadikan kawasan bebas jenayah. Yelah, kalau dah kata kat kawasan rumah kamu tu ada satu rumah kosong, kat situ lah budak-budak melepak, isap gam lah, isap dadah apa semua. Bila dia dah mengisap, kan kemungkinan untuk berlaku jenayah seperti jenayah pecah rumah, mencuri, merompak, nanti boleh sampai ada yang kes rogol. Itu yang kita nak elakkan. Jadi gejala-gejala yang negatif, yang kecil ni, yang bagi kita nampak kecil, macam kawasan-kawasan orang isap gam, orang Ponteng, itu kita nampak kecil, kita kena hilangkan, kita kena hapuskan, kita kena cegah supaya yang gejala besar, jenayah apa semua ni kita dapat elakkan daripada berlaku. Jadi kalau kita ni dengan jiran kita ni tak ada semangat kejiranan, kita ni tak ada rasa hormat menghormati, tak ada saling membantu dengan jiran, macam mana kita nak pastikan kawasan perumahan kita ni selamat? Nanti kita pun akan rasa takut sebab kita dengan jiran-jiran kita tak rapat. Kita akan rasa macam kita takut lah, selamat ke aku ni nak keluar balik kampung, nanti rumah aku budak-budak ni pecah masuk, nanti kereta aku budak-budak ni pergi calakan. Kita pun tak rasa selamat duduk kat tempat kita. Kita nak tidur pun kita macam, aku dah kunci pintu ke? Aku dah lock tingkap apa semua, dah tutup tingkap ke? Jadi kita akan rasa takut dalam rumah kita sendiri. Sedangkan kita ni patutnya rasa selamat dekat dalam rumah kita, kan? Jadi kalau kita ni nak rasa selamat, kita kena memupuk semangat kejiranan dalam kawasan kejiranan kita. Kalau kata orang rasa keliling kamu, jiran-jiran kamu sendiri pun tak ada yang nak berkenalan, nak mulakan langkah, kamu tak payahlah tunggu. Kamu jangan tunggu. Kamu sendiri yang mulakan langkah. Kamu sendiri yang pergi. Okey, kamu boleh mulakan dengan menegur jiran kamu. Okey, katalah petang-petang tu nak pergi keluar, nak pergi main basikal. Kalau lah, okey, jumpa Pakcik Lim kat luar. Pakcik, sihat, apa khabar? Kamu tegur siapa dengan dia? Nampak Makcik Kia? Makcik Kia buat apa tu? Tak apa. Orang-orang tua ni, dia kalau kita tak tegur, dia pun macam, dia pun akan rasa macam tak apalah sebab dia tua, kita yang muda, kita muda, cikgu pun muda. Kita sendirilah kena mulakan langkah untuk tegur jiran-jiran kita. Jadi bila kita dah selalu tegur, nanti jiran-jiran kita pun akan rasa selesa dengan kita. Nanti kita tak tegur, jiran kita akan Chan, Lim, dia sendiri yang dah tegur. Boleh. Dalam kawasan kejiranan rumah kita juga, kat kawasan perumahan kita pun, ada jiran kita yang okey, ada jiran kita yang tak okey. Ada jiran kita yang positif, ada jiran kita yang tidak positif, yang negatif. Okey, macam mana? Apa perasaan? Kita tanya dulu pasal perasaan. Okey, perasaan jika kita ni mempunyai jiran yang negatif, apa kamu akan rasa? Mesti kamu rasa marah, kamu rasa sedih, kamu jadi minyak, kamu macam tak suka jiran kamu. Itulah yang macam tadi cikgu ada bagi contoh, kata yang kamu karaoke, ada jiran kamu ni tengah malam suka karaoke. Mesti kamu pun tiap malam kamu akan jadi marah, kata aku nak tidur lah, kenapa ni bising? Kamu akan jadi macam, kamu akan jadi marah, kamu tak selesa, kamu tak suka dia.
Lepas tu nanti bila kamu kalau nampak dia, kamu macam, dia lah ni yang selalu bising ni. Tapi walau macam mana bising sekalipun jiran kamu, macam mana ya, orang kata perangai dia tu yang kita tak suka, kita mesti hormat dia. Walau apa-apa pun kita ni sebagai kamu lah sebagai anak muda, kamu sebagai generasi muda, kamu kena hormat pada orang lain. Tak kira lah dia tu jahat macam mana sekalipun, tapi kita kena hormat dia. Macam kalau jiran kamu yang positif maksud cikgu bukan positif apalah mas. Positif jiran kamu yang baik, yang okey. Yang okey tu yang tadi tu lah, yang macam kalau tolong tengokkan rumah kamu tak ada, tolong siram pokok bunga, yang tolong tengokkan, yang baik dengan kamu lah, yang kalau kamu minta tolong, dia sedia untuk menolong kamu. Jadi jika kita ni sama-sama bertoleransi, kita dapat mengekalkan keharmonian, mengekalkan perpaduan di kalangan jiran-jiran kita. Okay, sekarang cikgu nak minta Chan tolong bacakan ciri-ciri jiran yang positif yang ada dalam buku tu. Okey. Yang pertama, kita bertoleransi. Kedua, menghormati. Ketiga, membantu dan bekerjasama. Dan yang terakhir adalah berhemat tinggi. Macam yang cikgu dah terangkan tadilah, jiran yang positif ni dia sedia membantu kamu, dia sedia bekerjasama. Kamu minta tolong apa je, dia ni dengan rela hati, dengan senang hati ingin bekerjasama dengan kamu. Dia juga saling menghormati, jiran kamu peramah. Itu semua adalah ciri-ciri jiran yang positif. Okey, ciri-ciri jiran yang negatif pula. Okey, Lin, tolong bacakan untuk cikgu. Ya, betul. Ciri-ciri jiran yang negatif adalah ciri-ciri jiran yang mementingkan diri sendiri, yang sombong, yang suka mengumpat, yang suka berburuk sangka. Itu adalah ciri-ciri jiran yang negatif. Contohnya, cikgu lah. Contoh cikgu. Cikgu ada seorang jiran ni. Jiran cikgu ni tak cakap apa dia duduk dengan family dia. Dia duduk dengan keluarga. Jiran dah kahwin lah, yang ada anak dah. Tapi cikgu ni buruk sangka. Cikgu ni selalu cakap, dia ni tak apalah dia buat malam-malam, bising lah apa ni. Kita ni tak boleh nak simpan, nak letak dalam minda kita yang cikgu tak boleh nak fikir yang macam mungkin dia ada kerja ke apa. Cikgu tahu nak marah je, cikgu tahu nak buruk sangka, nak tak sukalah. Senang cerita, cikgu tak suka betul lah jiran cikgu. Lepas cikgu pun pergilah jumpa jiran yang sebelah sini pula. Cikgu kata, malam tadi kan jiran yang kat sebelah situ, dia kan duk ketang-ketung malam-malam, tak tahulah apa dia buat. Itu adalah ciri-ciri jiran yang negatif, ciri-ciri jiran yang tidak baik, kerana dia seorang yang suka mengumpat. Jadi kamu sebagai jiran kepada jiran kamu, jangan sesekali jadi jiran yang negatif. Jangan sesekali kamu ni berburuk sangka, suka mengumpat pasal jiran kamu dekat orang lain apa semua. Tidak boleh. Itu jangan sesekali lakukan. Kita kena saling menghormati. Macam cikgu cakap, macam mana negatifnya pun jiran kamu ni tak boleh lah sekali kurang ajar, tak boleh nak berlaku biadab dekat dia. Kamu kena hormat, kamu kena bantu juga dia. Mungkin dengan cara kamu yang positif, yang baik, yang beradab, yang bersopan santun, jiran kamu ni terdetik dalam hati dia, jiran aku pun baik gini, takkan aku nak macam ni. Mungkin dia dalam diam, dalam kita tak sedar, dalam dia tak sedar akan membentuk diri dia. Dia pun akan rasa macam, aku tak boleh lah, segan lah, sebab jiran aku baik dengan aku pula nak buat jahat. Jadi kita kena saling hormat. Jadi sekarang kita akan buat aktiviti kumpulan, iaitu teamwork. Teamwork maksudnya kerjasama dan kumpulan. Cikgu nak kamu bekerjasama dengan ahli kumpulan kamu untuk selesaikan tugasan ni. Okey, cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan akan ada 4 orang, 2 kumpulan lagi akan ada 3 orang. Boleh? Okey. Cikgu akan bagi setiap kumpulan satu situasi. Lepas tu kamu kena berbincang dengan rakan kamu
macam mana cara kamu untuk selesaikan masalah yang ada dalam situasi tersebut. Okay, cikgu akan sediakan kertas manila dengan pen marker. Nanti salah seorang kumpulan kamu datang ambil dekat cikgu ya, kat depan. Sekarang cikgu akan bahagikan. Okey, kumpulan Lim akan dapat situasi 1, kumpulan Mei akan dapat situasi 2, kumpulan Chan akan dapat situasi 3. Okey, kamu semua boleh buka buku muka surat 68. Dalam tu ada situasi. Okey, situasi 1, 2, 3 cikgu dah bagikan kan. Okey, sekarang cikgu akan bagi masa dekat kamu 10 minit untuk berbincang. Lepas tu nanti cikgu akan tanya. Okey. Okey, sekarang mari sini ambil kertas manila dengan pen marker. Okey, semua dah siap kan? Dah 10 minit dah pun. Cikgu nak setiap kumpulan bentangkan jawapan dia. Okey, kumpulan Lim, tolong bentangkan jawapan kamu. Okey, terima kasih Lim. Kumpulan Chan, jawapan kumpulan kamu apa pula untuk situasi kamu? Okey, terima kasih Chan. Macam boleh duduk. Sekarang kumpulan Mei. Bagaimana cara kamu untuk atasi isu yang dalam situasi kamu? Okey, terima kasih. Jadi tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah, sebab ini adalah cara kamu. Cikgu nak tahu macam mana ni kamu nanti kalau dalam situasi macam ni, macam mana kamu ni nak bertindak. Okey, sekarang kita akan teruskan lagi aktiviti kita dengan aktiviti fishbowl. Fishbowl, berbola ikan, bukan fishbowl, mangkuk ikan. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan. Okey, mangkuk ikan ni, mangkuk dalam dia ada ikan kan. Ada ikan. So kamu akan duduk macam dalam mangkuk ikan. Cikgu nak kamu kejap lagi. Okey, kejap lagi bagi cikgu habis cakap dulu ya. Okey, kejap lagi kamu akan susun kerusi. Okey, kamu semua ada 10 orang. So dah cukup kan semua 10 orang 10 orang adik. 5 kerusi kamu susun membulat. Cikgu nak 5 kerusi membulat dalam satu bulatan. Lepas tu, 5 orang akan duduk atas kerusi tersebut. 5 orang lagi akan berdiri dekat belakang kerusi. Okay, cara permainan dia adalah mereka yang duduk di kerusi akan diberi peluang untuk bercakap selama 1 minit. Cikgu nak tanya pendapat. Kamu kena berikan pendapat dekat cikgu selama 1 minit. Bila yang dekat dalam ni bercakap, yang berdiri kat luar tu dia kena dengar. Dia tak boleh sampuk apa semua ya. Yang dalam dulu. Okey, bagi yang dalam dah selesai, baru kita akan tukar. Jadi semua orang akan dapat 1 peluang. Semua orang akan ada peluang untuk bercakap. Boleh? Okey, sekarang cikgu nak semua susun kerusi. Tak apa, susun je dekat depan ni. Kita tarik sikit meja ke belakang. Okey, susun 5 membulat, 5 kerusi yang membulat. Lepas tu, okey, siapa yang nak cakap dulu? Okey, ikutlah. Cikgu beri kebebasan kepada kamu untuk memilih siapa yang ingin duduk dan siapa yang akan berdiri. Boleh ya semua? Okey. Okey. So semua pun dah beri pendapat masing-masing. Semua pun dah cakap. Cikgu pun suka dengan macam mana cara kamu nak selesaikan, macam mana pendapat kamu. Bagus. Jadi cikgu harap lepas ni kamu tanamkan dalam diri kamu. Kalau tak boleh nak kamu tak boleh nak terus nak pupuk semangat tu, kamu ajak dalam family kamu, dalam keluarga kamu, dalam lingkungan rumah kamu. Okey, kamu kalau katalah dekat adik-adik kamu, okey, kamu ada adik kecil, cakap dengan dia, adik, kamu kalau jumpa jiran sebelah, ucap selamat pagi gini-gini. Jadi adik kamu ni dari kecil lagi, dia akan jumpa jiran sebelah rumah, uncle apa khabar, auntie apa khabar. Macam tu. Kita ni kena tunjukkan yang kita ni sopan santun, kita ada adab. Okey, kita kena menghormati. Barulah kita punya kawasan kerjaan kita hidup dengan aman, harmoni, tak ada jenayah, tak ada benda-benda yang tak elok berlaku. Kita pun rasa selamat nak duduk dalam rumah kita. Kita pun rasa selamat nak tinggalkan rumah kita. Katalah kamu nak balik untuk Chinese New Year. Kamu takut nak tinggal rumah kamu kan? Okey, kamu pun tak ada ni, katalah rumah kamu tak ada pelihara anjing untuk jaga rumah.
kamu boleh minta tolong jiran kamu. Kata, aunty, kami satu family, kami satu keluarga nak balik kampung untuk Chinese New Year. Aunty boleh tengok-tengok tak rumah kami? Kita cakap elok-elok dengan dia. Lepas tu kata kat dia, terima kasih aunty. Apa-apa benda kita kena berterima kasih. Sekurang-kurangnya kita ada jiran yang baik untuk membantu kita waktu kita memerlukan bantuan mereka. Jadi kamu pun, kalau kamu ingin jiran-jiran kamu buat baik dekat kamu, kamu kena buat baik dengan mereka. Kamu tak boleh lah ingat macam, jiran aku tak buat baik dekat aku, takkan aku nak buat baik. Tak, jangan tanam sesekali macam tu. Jangan ingat macam tu. Kamu ni kena tanam, okay, aku nak jiran aku baik dengan aku, jadi aku kena buat baik. Okay, kan? Buat macam tu. Lama-lama kamu buat benda tu akan jadi kebiasaan. Okay, katakan kamu tak pernah lah nak tegur. Balik ni, okay, kamu balik sekolah kejap lagi, cikgu nak kamu kalau jumpa pakcik tepi jalan, kamu jumpa kamu punya jiran, kata, ucapkan, hai aunty, apa khabar? Senyum. Ucapkan selamat sejahtera. Boleh semua? Okay, bagus lah anak-anak murid cikgu semua.